Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala izin dia dapat bertemu hari ini. Bermakna Allah Taala masih izinkan kita untuk berada atas muka bumi dia. Tuan-tuan, puan-puan, sekali-sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahawasanya setiap kali kita dapat teruskan hidup kita ini, setiap hari kita dapat bangun, kita dapat tidur, bangun balik, maka itulah tanda Allah masih buka pada kita peluang seluas-luasnya untuk kita usahakan kehidupan akhirat. Ini perkara kita pernah sentiasa dalam diri kita. Sebab itulah kita letak rasa syukur yang tinggi. Dan alhamdulillah, malam ni kita dapat penuhi jadual. Berapa bulan dah dapat datang sini kan? Jadi itulah kisahnya. Kan? Malulah ya. Ini pun tak kampung lagi ni. Ini cuti sekolah tu cabaran dia lain lah pula. 7 tahun ni kalau takkan kerja tu cabut kerja lah. Jadi apa pun alhamdulillah kita dapat adakan pada malam ini sebagaimana jadual. Tuan-tuan, puan-puan dan saudara, insya-Allah kita tengok sikit kepada kitab kita ni, Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya petik satu kisah pendek saja riwayatnya, tapi bolehlah kita lihat dan kita ambil iktibar dan kita renung-renungkan kerelevanan dia itu dalam kehidupan kita hari ini. Dikeluarkan akhraj Ibnu Asakir, telah dikeluarkan oleh Ibnu Asakir wa Abu Ya'la dan juga oleh Abu Ya'la daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari adalah salah seorang daripada sahabat ataupun tokoh besar di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang asal Madinah. Kata Abu Musa, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini juga kalau berdasar catatan ini dinyatakan juga telah disebut, direkodkan, dimungkinkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi. Jadi Imam Bukhari ini dia banyak kitab dia, bukan kitab hadis sahih itu saja. Dia ada kitab tarikh, dia ada kitab Adabul Mufrad dan sebagainya. Jadi ini Imam Bukhari ada juga nukilkan riwayat ini. Kata Abu Musa, pangkal ceritanya ialah Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu banaqibat aqdamna. Jadi dia kata, dalam peperangan itu maknanya 6 orang kongsi satu ekor kenderaan. Jadi kat sini dia kata kami ada 6 dan kami berenam ini bergilir-gilir berkongsi dengan satu tonggangan yang mana kami telah menunggangnya. Bergilir-gilir lah. Kalau naik 6 tu tak gerak lah kenderaan tu kan.
Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya. Kata Abu Musa, maka telah kita kata ni disebabkan banyaknya berjalan. Ialah 6 orang nak tunggu giliran ni, maknanya jauh jugalah baru ada peluang naik balik tu. Jadi maknanya berjalan tu mungkin lagi banyak daripada naik kenderaan, kan? Jadi yang menyebabkan kaki-kaki kami ini telah pecah-pecah, telah mengelupas, dan juga demikianlah telah mengelupasnya dua kaki aku. Jadi dia cerita, bukan aku seorang je lah. Habis kami 6 orang ni termasuk dah Rasulullah. Dia ni dalam grup yang bersama Rasulullah yang bergilir-gilir dalam tunggangan tu dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kata kaki kami, kaki aku semua pecah-pecah. Wasaqatat azfari, dan telah gugurlah kuku-kuku aku. Maknanya pecah kaki tu sampai ada kuku yang tercabut. Boleh kita bayangkan berjalan turun naik, walaupun nampak turun naik, banyaknya yang turun lah daripada naik itu. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Maka oleh sebab itu, maka kami telah balut kaki-kaki kami dengan perca-perca kain. Fasumiyat al-ghazwatu zatur riqa'. Maka dinamakan peperangan itu yang kami terpaksa sampai tahap macam tu sebagai peperangan zatur riqa', iaitu peperangan yang dipenuhi dengan perca kain lah. Bima kunna na'sibu ala arjulina minal khirati, kerana kami terpaksa ikat kaki-kaki kami dengan perca-perca kain. Maka menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi SAW dan baginda Nabi SAW sendiri terpaksa balut kaki-kaki mereka yang sampai pecah-pecah itu. Ini bukan cerita perang lagi, cerita berjalan nak pergi perang je. Belum cerita yang pedang terhunus, yang bertubuh, yang berwrestling dan sebagainya. Tetapi ini baru cerita macam mana perjalanan yang terpaksa ditempuh oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Kaza filkan, demikianlah kita dapat dalam kitab Kanzul Umar, dan dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dengan yang seumpama dengan ini. Wazada, dalam Abu Nu'aim ini ada satu tambahan. Qala Abu Burdah, maka kata Abu Burdah, fahaddasa Abu Musa bihadzal hadisi thumma dzakara dzalika faqala. Dia kata Abu Musa dia ceritalah perkara ni. Lepas habis cerita tu, kata Abu Musa, ma kuntu asna'u an adhkura hadzal hadisa. Katanya Abu Musa, lepas habis dah cerita kami ni terpaksa ikat, terpaksa balut kaki dengan kain-kain dan sebagainya, maka dia kata, aku tak mau dah ingat nak sebut-sebut cerita ni. Apa yang aku lalui ni aku tak nak sebut dah. Aku tak nak cerita dah cerita ni. Ka'annahu kariha, seolah-olah ianya tidak suka ayyakuna syai'un min amalihi afsyah. Ada, maknanya dia tak suka, maknanya dia seolah-olah dia benci, dia tak suka bahawasanya ada amalan-amalannya, daripada bahagian amalan-amalannya disebar-sebarkan. Jadi dia rasa tak selesa lah nak cerita pengorbanan, susah payah yang dia sendiri tempuh bersama Rasulullah SAW. Wa qala Allah yajzi bihi, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata mudah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran. Baik. Jadi daripada kisah ini kita boleh lihat contoh rupa saudara-saudari sekalian, bagaimana pengorbanan orang dulu-dulu susah payah mereka dengan agama, yang akhirnya kita ni dapat agama. Kalau tak dulu datuk nenek kita ni agama apa yang kita belajar? Agama apa tuan-tuan bapak? Macam-macam dah dengar kan? Pejak itu, pejak budak, silat-silat.
sembah pokok, sembah bulan, sembah bintang kan. Empire Langkasuka, Sriwijaya, kan. Dan itu yang kita belajar lah. Wallahu alam lah yang sebenar macam mana. Tetapi dengan takdir Allah SWT, pilihan Allah SWT, alhamdulillah tu nenek kita ulah Nusantara, terutama di tanah Melayu, Semenanjung Emas tanah Melayu ini, sehingga bila mereka terima agama, keseluruhan mereka telah boleh kata 100% kan? Sampai kita yang di tanah Melayu ni, sampai kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak compute lah kalau ada orang Melayu yang bukan Islam. Rasa pelik sangat lah. Tak Islam. Saya pergi Indonesia tahun 92. Lama dah tu. Masa student lagi lah. Saya round, ada 2 bulan juga duduk round kat Indonesia. Satu masa pergi jumpa satu orang anak muda lah, di tepi jalan. Kita pun tegur lah kan. Oh, dia punya pakai dia subhanallah lah. Memang metal lah habis lah kan. Dengan rantai dia, dengan besi dia, dengan apa semua kan. Kuku dia, kan. Tapi sebab nampak macam Islam betul kan. Ya, kita kan tengok muka Melayu Islam lah, kita tak fikir dah benda lain. Itu dia jawab salam. Dia pun bila dia tahu kita daripada Malaysia, dia pun layan lah. Ajak pergi masjid, minum air, jamu kopi yang berbatuk kan, sembang-sembang. Pada satu petang tu bila kami lalu satu rumah, satu orang kakak tu dia panggil saya. Dia kata, Mas, saya panggil Mas lah kan. Yalah, saya pun muda lagi masa tu kan. Jadi dia tanya, nak tanya ni, dia kata, budak tu kenapa dia pergi masjid? Sudah, kenapa pula? Kata-kata. Oh, dia tak jadi masuk Kristian dah. Sebab yang dia orang tu dengar kata minggu ni dah dia nak masuk Kristian. Jadi dah heboh dah. Maknanya jiran-jiran ni dah dimaklumkan minggu ni dia akan masuk Kristian ya. Kenapa pergi masjid pula? Cancel ke apa ke? Jadi seolah-olahnya nak bagi tahu masyarakat kat situ, benda tu tak ada apalah. Nak masuk Kristian ke Islam ke tak Islam, bagi mereka macam tak ada apa. Kalau kita berharga juga kan, kena macam Kiri Nadia itu tak berharga. Dia nak tahlil depan mahkamah tu kan, macam-macam dengan spanduk dengan apa semua. Maknanya kita sensitif. Sebab bagi kita, terutama di tanah Melayu ni, kita tak boleh nak bayang kalau ada Melayu yang bukan Islam. Walaupun kita yalah, kalau kita kata dulu Semenanjung di bawah Empire Melaka, Empire Melaka ditawan Portugis, ditawan oleh Belanda, ditawan oleh Inggeris dan sebagainya. Di lokasi-lokasi yang sama dia kan, Portugis, Belanda, Inggeris, berapa ratus tahun tu. Tapi kita tak dengar orang yang sampai kata murtad. Saya yakin ada, cuma disebabkan norma kita, memang kita tak boleh nak terima kalau ada orang Melayu yang bukan beragama Islam. Masalah pengamalan Islam tu cerita lain lah kan. Tak jemaah ke, punya agak ke apa, itu cerita lain. Tapi maksudnya bagi kita agama ni, kalau ada yang Melayu bukan rasa tak berapa nak kena, dan rasa tak kena sangat-sangat. Itu apa yang terjadi pada datuk nenek kita dulu tentang macam mana, macam-macam teori lah kedatangan Islam ke tanah Melayu ini. Ada kata daripada India, Gujarat, yang saya mengaji dulu daripada India lah kan, daripada Gujarat, pedagang-pedagang Gujarat. Ada pula kata daripada China, berdasarkan batu bersurat lah apa semua, daripada China. Ada pula teori kata daripada Yaman kan, kalau Syed Muhammad Rahmantas dan sebagainya mengatakan teori daripada Yaman. Hujah dia hari dalam kiraan kita lah, nama-nama hari ini. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Ahad tu confirm daripada bahasa Arab dah tu. Betul tak? Qul huwallahu ahad. Tahu dah tu kan. Tapi jangan terjemah Qul huwallahu ahad tu hari Ahad pula. Kacau pula tu. Jadi Ahad.
Pak esok Isnin. Confirm dah. Kan? Memang daripada bahasa Arab. Kalau kita mengajar Arab pun Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Jumaat, Sabt. Maknanya nama hari yang kita tengok dalam bahasa Melayu yang kita tahu dah, memang itulah hari dia, 7 hari. Dan jelas-jelas lah memang cetak daripada Arab lah. Betul tak? Sebelum tu nenek kita terima Islam, terima bahasa Arab ni, agak-agak hari Ahad ni orang Melayu kita panggil apa? Wallahu a'lam. Saya pun tak pernah tak terfikir nak kaji dia tu kan. Yang saya pernah baca dulu tu dalam buku sejarah lama ni, dia main sepekan, 2 pekan gitu ya. Sepekan tu seminggu lah kan. Lebih dari 1 pekan, mana 1 minggu. Yang sehari ni wallahualam, dan nama hari saya tak tahu. Yang confirm kalau guna Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ni, ini confirm adalah pengaruh dan taksir daripada bahasa Arab, tamadun Islam yang telah dianut oleh datuk nenek kita kemudian. Jadi mungkin zaman sebelum tu dia orang guna takwim pun Sanskrit lah tu, kan, untuk nenek kita ni. Maknanya mereka pun mungkin gunakan takwim tamadun India lah, kan, Sanskrit. Baik. Jadi kata Syed Doktor atas Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 7 hari. Boleh kata semua match dengan bahasa Arab. Hari dalam bahasa Arab. Hari Ahad, Yaumul Ahad. Hari Isnin, Yaumul Isnain. Hari Selasa, Yaumul Sulasa. Hari Rabu, Yaumul Arbi'a. Poin dia sekarang ni, kenapa yang bila datang hari Rabu tak keluar Arbi'a? Rabu, Arbi'a, jauh begini tu. Macam mana hari Rabu? Kenapa lain bunyi dia daripada yang asal? Sepatutnya kalau dah ambil daripada Arab, sepatutnya hari Rabu kita ni Yaumul Arbi'a lah, hari Arbi'a ke apa. Tapi tak, dia jadi hari Rabu. Yang hari Khamis, Yaumul Khamis. Hari Jumaat, Yaumul Jumaat. Okeylah, boleh terima lah tu kan. Hari Sabtu, Yaumul Sabt. Okeylah tu. Tinggal bagi sebut-sebut sikit-sikit, makhraj lagi, tak kisahlah. Tapi kalau Rabu dengan Arbi'a ni, jauh tu. Jadi kalau kita kaji di kalangan orang Arab, dengan berbagai lahjah mereka, dialek mereka, macam kita Melayu jugalah, kan? Kalau dialek Kedah, Utara, Batu Pantai Timur pula banyak juga lagi tu. Terengganu, cara Terengganu, Kelantan, cara Kelantan. Betul tak? Kalau Kelantan ni nak dekat musim hujan. Kalau di Terengganu dia tak ada musim hujan. Dia lain. Maksudnya sebut tak, dialek kita lain-lain. Belum masuk lagi yang Minangnya apa semua lah, Nagawi kan. Jadi belah-belah Perak ni, botel dan sebagainya kan, dah lain pula jadinya. Jadi bahasa Arab pun macam tu juga. Bahkan kalau masa saya pergi yang baru ni, masa saya ke Geneva, balik saya kami melalui Maghribi. Memang ada tujuan lah ke Maghribi itu untuk buat perjumpaan ulama kat sana, punya beberapa student kat sana dan juga lain-lain NGO lah. Pergi kat sana, di reception hotel, receptionist dia tu, kebanyakan mereka ni cakap Perancis. Jadi Perancis confirm fail lah. Kami memang fail lah Perancis kan. Walaupun saya orang Kelantan pun Perancis saya tinggi sangat lah. Dia orang tak boleh faham. Yalah kita bercakap tu macam Perancis tak lah kan. Rakyat-rakyat tak dengar. Rakyat-rakyat tak dengar kan. Rakyat-rakyat tak dengar. Jadi dia tak faham juga lah. Jadi bahasa Inggeris pun dia orang ni macam tak adalah master macam mana sangat pun. Jadi terpaksa campur dengan Arab lagi, kejap Arab, kejap Inggeris kan. Jadi bila Arab tu dia tanya, tuan cakap pasal tak pernah ke Arab ni?
Tapi dia tanya, Arab ke darajah? Dia apa dah? Rupanya di Maghribi ni bahasa kebangsaan dia yang pertama Arab, yang kedua Perancis, yang ketiga darajah. Darajah ni ialah bahasa dialek dia, bahasa Arab dia lah. Arab maknanya kalau tak duduk situ memang tak faham kan. Jadi bagi dia bahasa Arab tu lain dengan bahasa dialek dia kan. Jadi bahasa satu bahasa rasmi juga macam tu. Jadi kalau kita kaji dialek-dialek orang Arab ni, macam orang Mekah lain, orang Mesir lain kan. Jadi bila kita kaji, kata Syekh Nabi Atas, di Yaman sahaja ada satu tempat yang mana dalam dialek kampung mereka, dialek bahasa mereka ni, yang menggunakan menyebut hari Yaumul Arbi'ah, hari Rabu itu dengan sebutan Yaum Rabu. Yaum Rabu. Jadi maksudnya berdasarkan teori, berdasarkan fakta ini, maka saya nukil dia buat kesimpulan yang datang bawa Islam ni mesti daripada Yaman, sebab pengaruh dia orang tu terserlah di dalam kehidupan harian dan menyebabkan mereka ni, atau kita lah orang-orang Melayu ni, menerima penyebutan hari itu berdasarkan sebutan dialek. Itulah tadi tu. Jadi wallahu a'lam. Tapi bagi saya tak kisahlah, sebab dalam buku dia tak tanya kan. Islam datang ke Nusantara dengan apa kan? Dia tak tanya oleh siapa, dia tak tanya dah. Tapi nak tanya tu marah buka, mana Nabi buka. Yang penting Allah Ta'ala dah bagi agama kepada kita. Dan agama ini datang bukan senang-senang. Cuba kita tengok kehidupan para sahabat Nabi SAW dan Nabi SAW sendiri, yang kita kata semulia-mulia makhluk, sehebat-hebat ciptaan Allah, secinta-cinta Habibullah pula tu. Dan hari ni orang tu pun kasidah, Masya Allah kan. Ya Hanana, ya Hanana, sampai dalam semayang pun ya Hanana keluar juga. Kononnya tu kira warak dah kan, kira ringin tu keluar ya Hanana kan. Allah Akbar, ya Hanana. Imam pun gini ya Hanana. Lepas tu lupa dah rakaat berapa. Jadi kena hati-hati dengan ringtone ni. Apa ni, smartphone ni terkedik sangat, telefon ni pun satu masalah juga ya, dah masuk macam-macam. Jadi hati-hatilah kalau nak letak. Itu yang anak-anak dalam semayang kan. Yang saya heran tu dia buat dia pula tu dia agaknya tak nak batal lah agaknya kan. Yang orang boleh upah 3 kali kan. Imam sekali pun dah gagak-gagak dah imam kan. Imam nak mengambilkan yang anak-anak waharatina mu'ayyah. Imam pun minat juga. Sudah. Jadi kita jangan jadi penyebab tu apa buat kan. Pastikan. Saya itulah sekarang ni pun setengah imam kan. Mula tu tukar saf kan. Tukar saf, wapakkan saf, sila tutup handphone anda. Dia ada tambah lagi satu dah pula sekarang. Terpaksa. Kan? Terpaksa. Itu bagus juga kalau keluar lagu lain. Tapi huru hara. Dia tengok kita sudah. Begini dah. Imam pun veterannya. Dia terkenal pula zaman-zaman dulu kan. Enggak. Kita kena hati-hati. Kadang-kadang azan. Ni lagu warak. Tak sikit daripada yang anak-anak. Ringtone tu azan. Imam bawa Allah. Mamu Allah. Allahu Akbar. Allah azan mana pula. Kan? Nah, tuan-tuan, walaupun azan. Kan? Oh, hamba kita ni. Kadang-kadang masuk waktu lah ada lagi. Ringtone baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pula hamba Mekah tu dah sedap. Allahu Akbar. Ini jadi komat dah. Azan balik. Suatu apa? Itu tak apa kalau duduk dalam tandas ni. Ya anak-anak. Duduk dalam tandas. Azan
azan tu dalam tanda tu. Tapi kalau dalam tanda tu dia tutup lah tu. Kita dalam solat pun tuan-tuan, daripada mengganggu orang tu tutup lah. Tapi kalau duduk dalam beg tu saya tak tahu lah benda perempuan kan. Beg sofa apa. Cara dalam beg pun tak lupa. Tak besar kan. Dia beg dia ikut musim kan. Kejap kecil, kejap besar. Kejap kecil, kejap besar. Saya pun pening tengok beg. Maksudnya kita juga lah. Sekali besar kan. Air bajet dia tu kan. Dah kecil balik pula dah. Kecil pula dah. Aduh. Memang orang jeksa kan. Yang kecil tu tahan lagi. Bila yang besar tu kita pun letih nunggu kan. Jauh ni. Dah dah. Baru jumpa. Saya tu pesan lah kan. Simpan satu tempat je lah kan. Satu sudut je lah. Kalau telefon kat situ je kan. Ini macam apa? Lepas tu mula kan. Ambil cari dia. Ini satu masalah. Itu waktu baiklah kita ambil langkah yang lebih berjaga-jaga, iaitu pastikan kita silent ataupun kita off. Kalau takut nak off, silent lah. Kan? Silent ni kalau dalam poket tu kan? Kejut juga kan? Lepas tu dah tak khusyuk sambut kau. Berhenti. Dah tak kat kan? Kau lagi. Dari hati mula lah. Tak berhenti ke aku tengah semayang? Kan? Jadi semayang itu dah tak tahu kat mana. Ini teknologi ni pun kena hati-hati. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita lah. Daripada terjadi peristiwa yang macam tu. Sebab semayang ni satu benda yang sangat mahal. Yang terlalu mahal sebenarnya perempuan-perempuan sekali-sekali. Kan? Terlalu mahal. Kalau tak angkat telefon masa tu pun tak apalah. Kan? Dan saya rasa kalau kawan kita lah kata bos kita sekalipun yang call. Lepas tu kita call balik. Maaf tengah solat dia tak marah lah. Dia tak marah kan. Tak marah. Tapi kalau rugi lah solat kita kan. Baik. Jadi agama ni kita tengok Nabi SAW yang begitu sekali kita kata seorang yang mulia. Tapi apa tengok? Dalam riwayat yang begitu pendek ini pun tuan-tuan perempuan, kita dapat bayang bagaimana agama ini telah diusahakan oleh Rasulullah SAW. Bukan main-main tuan-tuan. Bukan Nabi setakat terima wahyu doa depan Kaabah. Esok masuk 2 orang Islam. Doa lagi hari ini depan Kaabah. Malam datang masuk 3 orang lagi Islam. Oh, bukan macam tu. Dan kita belajar tentang ma'al hijrah ni. Ma'al hijrah. Dah buat dah ma'al hijrah kat sini? Tak buat lagi? Tak dah buat? Dah buat dah? Dah buat ceramah dah? Berapa gantang orang habis? Dia yang paling penting benda-benda ni jamuan dia tu kan. Kalau minggu tu tak berapa ramai lah datang. Kan? Pokok nasi anis ke maklulah ke makhlukah ke apa, okey lah juga kan. Sekarang orang Malaysia ni gila nasi Arab. Semua sampai di Mekah terlihat semua ni semua duk makan hari-hari lah. Semua mahir kat nasi Arab ni jenis apa? Kafsah, anis, menti. Semua badan. Kita sambut ma'al hijrah. Tiap-tiap tahun kita sambut. Tak kira lah peringkat besar, peringkat kecil. Peringkat kementerian ada, peringkat surau ada. Kebangsaan tu, iyalah memanglah siap cuti lagi. Betul tak? Jadi bila sebenarnya Rasulullah SAW hijrah? Kita tengok senyum raya ni, senyum tahu ke senyum tak tahu? Rasulullah SAW hijrah bila? Sebenarnya bulan Safar, bukan bulan Muharram. Janganlah jawab Muharram. Kalau jawab Muharram, nak kena ceramah lagi sekali. Kan? Ma'al hijrah fail lah. Dah berapa belas tahun, 20 tahun. Di surau kita ni berapa tahun dah buka ni? 8. Duduk sini 8 tahun. 8 kali ma'al hijrah dah ceramah kan? Habis ustaz dah bawa ni. Ustaz pula lama tak tahu nak cerita apa ma'al hijrah kan. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya hijrah bulan Safar. Maknanya bulan depan kita sambut lagi lah. Kena buat ceramah lagi ma'al hijrah kan. Sebab itulah sebenarnya bulan Rasulullah SAW hijrah
Dan Rasulullah settle down di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Daripada bulan Safar sampai Rabiul Awal barulah settle down di Madinah. Okay. Jadi kalau kita tengok, kita dengar cerita tentang Maulidur Rasul, kita dengar cerita tentang Ma'al Hijrah Nabi SAW, yang mana kita semua dengar. Kalau bulan Ramadan pula diceritakan tentang peperangan Badar dan sebagainya. Maka kita dapat gambarkan bagaimanakah sebenarnya yang dikatakan sebagai agama itu nak sampai. Dan syukur pada Allah. Kita kena syukur tuan-tuan. Semoga dengan syukur ini Allah tambah lagi nikmat agama. Bukanlah maksudnya dapat agama baru. Kan? Tuhan Harun. Sudah. Tapi Tuhan Harun pun kena seteruk dah pula. Leceh lah. Tuhan pun kena seteruk. Dia tak power lah Tuhan ni. Maknanya kena latih Tuhan lain. Macam mana orang boleh terima Tuhan tak? Saya kalau terima ayah Pin, wakil kerajaan langit tu, saya boleh faham lagi dah. Kan? Rasul kahar tu, dia nak jadi rasul kan? Yelah, maksudnya bukanlah betul, tapi psikologinya saya boleh faham tak? Dia ngaku dia rasul kan? Ini Tuhan terus. Saya ingat dia orang ni tengah wen-wen ke apa kan? Aku Tuhan lah, kawan-kawan pula. Aku rasa kau pun Tuhan lah. Jadi dah kan? Sebab dia orang ni mesti jadi happy je ni, rock kan? Jadi Tuhan Harun dah dengan seteruk udara. Dah stabil atau belum? Kita tahu lah. Aku tak sempat nak bercara lah. Macam Rasul Kahar tu sempat juga bercara. Sempat tulis surat, resign. Ada juga. Saya dengan ini resign, letak jawatan sebagai Rasul. Aduh. Itu pun waktu hari pembicaraan dia, kawan saya yang handle case tu. Pada hari pembicaraan tu, Mai penyokong dia datang. Bila jatuh hukum tu pakak menangis lah, peluk-peluk, menangis pula. Awak tu dah resign, dah tak jadi Rasul dah. Puan masih duduk sedih juga lagi. Ayah Pin pun kena seteruk juga kan. Ayah Pin. Saya, orang-orang ni kita faham kalau dia buat ajaran pelik-pelik sebab dia untung. Yang saya tak faham tu yang ikut tu. Yang ikut tu saya tak faham. Tapi kalau macam ajaran Syiah, kita faham maksudnya benda tu benda yang melibatkan perbahasan ilmiah, maknanya masalah-masalah yang dibincangkan oleh ulama daripada 1000 tahun dulu dah. 1000 tahun dah punya masalah Syiah, apa semua tu. Itu kita faham lah. Kalau orang nak sesat sebab tu pun, kan? Benar pula dapat muta'ah lagi cepat sesat je. Dapat muta'ah, tak nak muta'ah. Ya. Dalam senarai sekarang janda ada 300 lebih, anak dara 200 lebih ke gitulah. Dalam senarai sedia untuk dimuta'ah. Dimuta'ahi. Ya. Tak termenung lelaki. Yang saya tak faham tu perempuan tu lah. Tapi sebab dalam doktrin Syiah ni, dia dah doktrinkan. Dia seolah-olah muta'ah ni dari satu jihad bagi orang perempuan. Wah, mak kau jihad tu. Kan? Dah berjihad, balasannya syurga. Muta'ah ni syurga. Dah lah sedap, sorry pula. Syurga lagi tak ada komitmen. Siapa tak nak? Kena pula budak-budak muda. Jangan muda, yang tua pun jadi. Kan? Jadi ini pun satu masalah. Kita faham tak? Kan? Sebab tu saya juga ingatkan, saya suka bawa kitab Hayatus Sahabat. Sebab saya dapati antara sebab orang muda terpengaruh dengan Syiah ialah kerana pegangan kefahaman mereka tentang para sahabat ini tak mantap. Sebab ini antara ruang-ruang yang Syiah gunakan untuk menyerang, untuk masuk menyelinap. Poin dia cintakan Ahlul Bait, lepas tu untuk sahabat. Dia mula untuk downgrade sahabatnya sehingga kita ragu-ragu. Maka dengan sebab itu mudahlah terputus saja tentang sahabat ini, maka mudahlah untuk dia bawa segala doktrin-doktrin dia yang lain-lain. Kan? Kita kena sayang tuan-tuan. Waktu kita kena jaga agama kita, jaga agama.
dalam hukum fiqh pun, dalam kaedah-kaedah fiqhiyah pun, dia ada satu zarami, dia ada apa ni, menghalang daripada sesuatu keburukan. Yang itu keburukan tu dah datang, baru nak halang. Sebab tu dah ada hukum-hukum pencegahan dan sebagainya. Mencegah keburukan itu adalah lebih penting, kan? Jangan sampai dah jadi. Jadi sebab itulah penting untuk kita jaga agama kita. Rasulullah SAW dan para sahabat telah berkorban habis-habisan, sehingga generasi demi generasi mereka telah menjalankan tanggungjawab sampailah agama Islam itu sampai ke tanah Melayu kita. Kita hari ini masuk Islam, kita hari ini beragama Islam, tapi kita kena ingat tuan-tuan puan-puan, tidak ada jaminan yang kita ni akan kekal keadaan dia begini sampai akhirnya. Tak semestinya. Sebab kita terus diserang. Sebab tu yang saya dan kawan-kawan sampai ke Jenibah baru ni, daripada 22 Oktober sampai 31 Oktober saya duduk kat Jenibah, menghadiri sesi UPR. Bukan PRU. PRU kat sini je, tak payah pergi Jenibah lah. UPR, apa itu UPR? Universal Periodic Review. Semakan berkala sejagat berkenaan human right. Tahu human right? Hak-hak asasi manusia. Sekarang ni Islam diancam, cuba diserang melalui payung panji human right. Human right. Macam Syiah sekarang dia dah susah dah nak berusaha supaya dia diiktiraf sebagai satu sebahagian daripada mazhab. Itu pun satu lagi cara. Kononnya Syiah ni salah satu mazhab sahaja. Sama taraf dengan Syafi'i, sama taraf dengan Hanafi, Hambali, Maliki. Itu dah agak susah kerana penerangan dan majlis fatwa pun telah membuat satu ketetapan yang semakin jelas. Tahun 84 Majlis Fatwa mengatakan hanya Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah saja yang boleh diamalkan. Selain pada itu tak boleh. Tetapi pada tahun 96, setelah kajian yang lebih mendalam, Majlis Fatwa telah mengeluarkan semua jenis Syiah, tak kira lah Imamiyah ke Zaidiyah ke apa tu, semua tak boleh dan semuanya menyalahi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dah, maknanya dah jelas sangat dah. Tetapi oleh kerana itu tak berjaya masuk melalui itu, mereka berusaha untuk masuk melalui hak-hak asasi. Inilah yang menyebabkan mereka masuk guna dengan buat hak asasi manusia, NGO ini untuk apa? Untuk supaya kononnya mereka juga diberikan hak untuk mengamalkan dan menyebarkan Syiah itu di Malaysia. Ya. Macam ni? Belum lagi ya? Ada Hazrat. Bismillah macam dia. Oh ni Dewan sebelah. Ada apa pula ni? Tak tahu lah Ustaz. Oh, bukan Mak Hijrah. MIC. Baik. Jadi sebab tu di dalam UPR ini, iaitu satu proses 4 tahun sekali. 4 tahun sekali je. Lebih kurang PRU jugalah, kan? Cuma dia buat di Geneva. Kenapa Geneva tu Ustaz? Kerana di Geneva inilah HQ kepada, dia pakai UNHRC, United Nations Human Rights Council, Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di sinilah tempat. Kenapa begitu? Kerana pada 24 Oktober baru ini Malaysia menjalani satu sesi semakan. Sejauh manakah Malaysia telah melaksanakan hak-hak asasi mengikut standard-standard yang telah dikeluarkan oleh PBB. Okey. Lalu kenapa bukan ustaz kena pergi? Kan? Itu satu soalan lagi.
Saya pun bukanlah rajin sangat nak pergi pun kan. Untuk proses itu berlaku, dia ada jadual dia lah. Hari ni negara ni, hari ni negara ni. 24 hari bulan 2.30 petang Geneva. Waktu Geneva ialah giliran Malaysia untuk disemak. Semakan ini dibuat berdasarkan laporan. Pertama, laporan daripada kerajaan. Yang kedua, laporan daripada Suhakam. Yang ketiga, laporan daripada stakeholders yang lain lah, terutama NGO. Masa itulah ada satu gabungan NGO yang telah bergabung untuk proses UPR ini, yang mereka gelarkan diri mereka sebagai Coalition of Malaysian NGOs on and in UPR process, iaitu gabungan NGO Malaysia untuk proses UPR. Maknanya untuk tujuan proses Malaysia menghadapi proses UPR ini telah dibentuk satu gabungan khas NGO yang memanggil diri mereka singkatannya dengan Komango. Ada dengar Komango ni? Bukan komando. Itu lain cerita dia kan. Ini Komango. Jadi Komango ini disertai oleh katanya 54 NGO di Malaysia. Jadi mereka ni Komango telah hantar report. Hanya report. Ini saya print ni daripada sumber mereka, bukan daripada tulisan.com.my. Saya print ni daripada sumber mereka sendiri. Maka kata dah kita dah edit dah apa kan. The Coalition of Malaysian NGOs in the UPR process, Komango. Jadi Komango ni endorsed by 54 organisation. Inilah laporan yang mereka serahkan kepada PBB, kononnya sebagai mewakili NGO yang ada di Malaysia. Okey. Jadi antara report yang diambil kira di dalam semakan kepada Malaysia ialah oleh Komango ini, yang merupakan stakeholder report on Malaysia. Baik. Pada tahun 2009, kali pertama Malaysia first cycle yang Malaysia sertai UPR ini, Komango telah buatkan peranan mereka. Mereka telah menyertai, buat report dan sebagainya. Tapi NGO Islam pada masa itu tak tahu ke mana lagi, tak reti lagi hak-hak asasi dah apa semua, UPR ke PRU ke belum pening lagi. Jadi mereka sajalah yang buat report. Pada tahun ini, bila mereka keluarkan report ini dan kita baca, maka kita rasa terkejut kerana di dalam report ini terdapat beberapa recommendations, ada beberapa pengesyuran daripada Komango ini kepada Malaysia lah, kepada Malaysia di dalam proses UPR. Maka antaranya ialah menyentuh berkenaan dengan kedudukan Islam, pengamalan Islam, undang-undang syariah, dan juga berkenaan hak seksual, orientasi seksual, LGBT, dan juga hak untuk berkahwin, perkahwinan songsam. Jadi perkara ini, kalau melihat dari kerangka hak asasi dengan hak asasi per se, maknanya sebagaimana yang difahami oleh pahaman sekular, memang tak ada masalah. Ini report dia. Tetapi apabila yang menyentuh perkara ini, yang lain-lain kita tak kisah sangat lah. Yang lain-lain tu dia nak kata naklah bagi hak yang sama untuk pendidikan orang asli. Okey dah, kita terima dah yang tu. Tetapi apabila dia menyentuh tentang Islam, menyentuh tentang undang-undang syariah, menyentuh tentang hak untuk LGBT ni ada dua isu. Satu, hak mereka untuk diberi pengiktirafan. Mereka ni lesbian, gay, bisexual, transgender dan sebagainya. Tetapi
Satu lagi isu ialah hak mereka untuk berkahwin. Pak, jantan nak kahwin sama jantan, kena diberi hak, diiktiraf, didaftarkan, dan berlakulah hukum-hukum undang-undang berkeluarga. Ialah hak saya lah kan, dan saya suka dia, nak buat macam mana? Kan? Maknanya kalau kati tu, aku nikahkan kau kan, dengan Ahmad bin Muhammad, tak kacau, aku terima nikah. Ini yang dituntut. Atau perempuan nak kahwin dengan perempuan, kan orang macam orang putih lah kan. Sekarang di Belanda itu telah diiktiraf jadi syurga, boleh kahwin anytime. Saya ingat sekejap lagi ni, kalau hak-hak asasi terlalu di elaborate-nya nanti ni, kalau dia nak kahwin dengan anjing pun kena bagi. Saya dah jatuh cinta dengan anjing ni, apa nak buat kan, jadi nak kahwin. Sekarang ni setakat wasiat je kepada pet, kepada anjing, kucing kan, itu dah biasa dah kat sana. Jadi kalau saya mati 1 juta ni, saya wasiat kepada anjing saya. Allah tak ada. Bagi anjing, bagi aku, itu bagus. Itu baru hak itu. Ni kejap lagi. Kalau orang tanya, mana boleh? Harta aku, hak aku lah. Kejap lagi kemungkinan akan ada, saya dah jatuh cinta dengan anjing saya ni, saya nak kahwin lah dengan anjing. Jadi ini beberapa isu yang telah dikeluarkan. Cuma yang saya terkedu sikit ni, sebab bila didapati di dalam ni, yang dalam 54 ni, adanya dinamakan SIS. SIS apa? Bukan CIS, itu lain. SIS, Sisters in Islam Forum. Dia orang Melayu, orang Islam, tetapi endorse juga laporan ini. Itu dah satu hal. Kau endorse laporan macam ni pun sebenarnya dah mengkhianati perlembagaan, kerana jelas-jelas bercanggah dengan perlembagaan Malaysia. Sebab apa? Contoh, antara recommendation mereka ialah supaya Malaysia menandatangani ICCPR. ICCPR. Apa kemenangannya ICCPR itu? ICCPR itu ialah, dia panggil International Covenant on Civil and Political Rights. Yang mana induk dia ialah UDHR. UDHR pernah dengar? Iaitu UDHR ini Universal Declaration of Human Rights, bawah PBB. Convention induk dia. Lepas tu bawah dia tu ada ICER, ada ICCPR, ada CDU dan sebagainya lah. Jadi antaranya ialah supaya Malaysia menandatangani ICCPR. Baguslah Ustaz, tanda tangan je dah, bukan masalahnya. Masalahnya, dalam kandungan ICCPR ini ada artikel 18 yang menyatakan supaya setiap individu diberikan hak untuk keluar daripada agama mereka. Kalau Kristian nak keluar agama dia, Hindu nak keluar agama dia, Buddha nak keluar agama dia, itu terpulanglah. Tetapi adakah ada ruang sedemikian dalam agama Islam? Tak ada. Macam mana kita nak terima? Dan kita anggap sebagai satu pengkhianatan apabila warga Malaysia yang tahu hukum negara, yang tahu perlembagaan persekutuan, baru kau bodoh-bodoh semua ni, lawyer-lawyer banyakkannya, semua yang reti undang-undang, membuat pengesyuran sedemikian. Kalau Amerika yang syurkan, kita faham. Kalau Kanada yang syurkan, kita faham. Mereka ni orang luar, mungkin tak baca, tak pernah sentuh buka pun pasal perlembagaan Malaysia. Tetapi bila warga negara Malaysia, dan yang lebih kita pening, yang beragama Islam pun mengesyurkan supaya kita menandatangani juga ICCPR ini, itu satu masalah. Masalah kedua, komando ni bukan setakat dia hantar je laporan ini, lepas tu kena pandailah PBB nak buat macam mana. Tak, dia
lobby pula. Dia jaja laporan dia ini kepada wakil-wakil negara yang menyertai UPR. Dan ini bukan kita dakwa, sebab kalau kita tengok dalam blog yang ditulis oleh Hanitan, ketua delegasi Komando sendiri pun, dia mengaku, memang dia cerita dalam blog dia tu, orang ini pergi ke Kanada, kedutaan ke apa ni, wakil tetap Kanada di Geneva. Sebelum 24 tu boleh katakan sebulan mereka dah berada dah dekat Geneva. Dia buat kerja. Yang ni balik, yang tu datang, yang ni balik, yang tu datang, dan mereka membuat apa dia panggil? Lobby. Mereka dah lobby ni. Setiap negara, MTO dan sebagainya, mereka lobby. Supaya, sebab tu bila saya pergi dapat status pemerhati, dapatlah masuk dalam dewan tu. Bila masuk dewan tu, bila dengar seorang negara, satu negara dipanggil, tadi dijemput untuk bagi recommendation, maka suara mereka ni sebiji macam dalam laporan mengaku. Tuan-tuan tahu tak Benin ni duduk negara mana? Benin pun BENIN. Negara apa? Negara Benin lah. Yalah. Betul lah negara Benin. Masalahnya kat mana negara tu? Pernah dengar tak? Macam pernah dengar. Faham tak? Negara yang macam ni pun dia boleh tahu hal orang asli. Dia boleh tahu hal pasal kalimah Allah. Pasal masih lagi di mahkamah dibicarakan tentang isu kalimah Allah. Masih. Sebab apa semua dalam ni lengkap. Dia cerita semua dalam laporan ni. Dia tahu tentang Finas. Dia tahu tentang orang asli, indigenous people kan. Semua dah tahu ni. Semua disebut. Dan itu yang keluar oleh negara-negara ni. Bermakna memang inilah dokumen yang dijadikan rujukan oleh negara-negara luar tadi. Maka antara, ini saya nak bagi contoh, negara yang mendesak ataupun mencadangkan, mencadang tu maksudnya bahasa diplomatik lah. Sebab ni kat PBB, dia akan katalah, chairperson tu akan bagi tahu, now invite the question from Poland. Poland pun kan, Mr. Person, we would like to, dia adalah bahasa diplomatik dia lah kan. We welcome Russian delegation, we appreciate their effort, blah 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 blah. Therefore, yang masuk dah tu, we recommend that. Ya. Therefore, our recommendation. Apa yang direkomendkan antaranya ialah supaya Malaysia menandatangani ICCPR. Negara mana tu? Poland, Latvia. Tahu Latvia kat mana? Sierra Leone, Benin, Uruguay, Ireland, Slovenia, Slovakia. Ya Allah, tak ada orang Indonesia pun tak nak. Ya. Tapi dia boleh cadangkan sedemikian supaya Malaysia tanda tangan ICCPR yang dalam tu mengandungi setiap warga Malaysia ini berhak untuk keluar agama mereka tanpa dikenakan sebarang tindakan yang dianggap sebagai satu diskriminasi. Dan dalam ICCPR ini juga ada peruntukan artikel yang menyuruh supaya diberikan hak seseorang itu untuk membuat tafsiran agama, mengamalkan dan menyebarkan. Yang Syiah tu aimnya ni lah. Jadi inilah tuan-tuan puan. Negara mana pula yang menyuruh supaya pengiktirafan hak-hak LGBT diberikan? Negara seperti Jerman, Kroasia, Perancis, Argentina, Kanada, Belanda, Austria. Dia ada 18 negara yang terlibat dalam review Malaysia. Sebelum dia orang ni, dia kena daftar dulu, mohon untuk join review. Jadi Malaysia ni mendapat tempat kedua yang paling diminati, 108 negara. Ui, luas juga kita ni. Kan? Menduduki carta kedua. Tertinggi 108 negara semua nak bercakap pasal Malaysia. Dan mereka diberi 1 minit untuk bercakap. Sebab tu dia semua scripted lah. Dia bukan macam dalam mahkamah ataupun macam dalam parlimen.
Yang dipertua, mahal kan? Saya tak bagi laluan. Saya tak ada macam tu. Kan? Ini dia now, invite, irrigation, pollen. Kan? Dalam 1 minit je. Blah. Baik. Bila macam tu 108 negara ini, maka masing-masing telah membuat. Ada negara yang seperti Brunei. Brunei dia kata apa? Kami Brunei mengucapkan tahniah kepada Malaysia kesungguhan mereka melaksanakan hak-hak asasi, dan kami yakin Malaysia akan terus ini. Benar yang tu kita pun rasa tegak, kan? Tapi kena Perancis, kena Belanda, kena Poland macam tadi tu, kita ni duk dengar orang tu, negara kita ni, kita ni rasa sakit hati. Kena pula yang dia bersentuh pasal Islam. Mana mungkin satu orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul boleh terima kata LGBT ni boleh kahwin untuk suka mereka nak kahwin dengan siapa? Jantan sama jantan, kan? Perempuan sama perempuan, boleh murtad suka hati, boleh buat apa saja. Dan antara tuntutan dalam ini juga ialah supaya dinilai balik undang-undang syariat. Dan ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai kriminal mengikut undang-undang syariat, dikriminalize, maknanya jenayahkan, tidak dianggap sebagai jenayah, seperti zina, seperti minum alkohol, seperti seks luar tabi'i. Tak boleh. Sebab itu dia mencabul hak-hak asasi. Aku punya, pulanglah. Tak boleh lah lagu tu. Islam, dia bukan nak cerita masalah nikah kahwin saja. Bahkan seluruh hidup kita, sejuzu kehidupan kita ini ada panduan dia. Betul tak? Macam aurat. Orang lelaki ada aurat dia, orang perempuan ada aurat dia. Orang lelaki jangan dengki dengan aurat perempuan, orang perempuan pun jangan dengki dengan aurat lelaki. Kan? Kalau pergi Mekah pun ihram dia lain-lain, betul tak? Orang perempuan jangan pakai ihram macam lelaki. Harga tanah haram tu kan nanti. Rasa tak habis tawak. Kan? Tak boleh. Islam ni dia dah hantu siap. Yang perempuan cara perempuan,